Untuk Sukan Olimpik 2020 ini, pihak penganjur iaitu Jepun telah mengetengahkan konsep kita semula daripada medal emas, perak dan gangsa yang diperbuat daripada barangan elektronik yang kita semula. Podium juga diperbuat daripada bahan kita semula. Bukan itu sahaja, katil dan juga tilam yang disediakan untuk para atlet dan juga kontijen diperbuat daripada bahan yang mudah untuk kita semula. Katilnya diperbuat daripada cardboard. Okay. Jadi bila diperbuat daripada cardboard ni, maka timbullah isu apabila para atlet meragui kekukuhan katil tersebut dan mereka melakukan pelbagai ujian terhadap katil tersebut. Okay. Kalau kita tengok video-video di media sosial, ramai atlet-atlet yang telah melompat di atas katil tersebut, tapi katil tersebut masih lagi kukuh. Dan ada satu kumpulan baseball dari Israel yang telah lebih ekstrim dalam melakukan ujian ketahanan, di mana dalam video tersebut mereka telah melompat seorang demi seorang di atas katil tersebut. Mula-mula seorang lompat tak ada masalah, dua orang melompat tak ada masalah, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang lompat pun katil tersebut masih lagi kukuh. Dan apabila 9 orang dewasa lelaki melompat secara serentak di atas katil tersebut, maka katil tersebut telah mengalami sedikit kerosakan. Jadi setelah berlakunya isu ini, saya cuba untuk cuba untuk tengok di Twitter dan juga berita-berita yang disiarkan oleh media Jepun untuk melihat bagaimana reaksi netizen Jepun terhadap kes ini. So saya simpulkan reaksi mereka dalam 3 poin. Sebelum itu, sebagai sedikit pencerahan, orang Jepun ni memandang Israel ini sama seperti negara-negara lain. Berbeza dengan kita rakyat Malaysia yang memperjuangkan hak Palestin, jadi ada sedikit sentimen tidak suka dengan Israel. Jadi apa juga mereka lakukan, kita akan merasa lebih marah daripada kalau orang lain yang lakukan. Jadi kat sini kita akan nampak reaksi netizen Jepun ni betul-betul hanya kepada isu, bukan kepada siapa yang melakukannya. Okey, reaksi pertama ialah reaksi marah. Kalau kita tengok di media sosial, ada komen-komen seperti baliklah negara engkau, membazir duit cukai yang kita bayar je, perangai macam budak-budak, malukan atlet Olimpik je. Macam itulah komen-komen yang berada di media sosial. Yalah, kalau kita tengok video tu pun kita akan rasa benda yang sama. Bayangkan untuk satu katil tersebut menelan belanja sehingga RM6,000 bagi setiap set katil. Jadi untuk Olimpik kali ini, pihak penganjur telah menyediakan sebanyak 18,000 set katil untuk para atlet dan juga kontijen. Jadi untuk kos katil dan tilam sahaja telah memakan belanja kira-kira 100 juta ringgit duit cukai rakyat Jepun untuk Olimpik 2020 kali ini. Jadi sangat logik lah untuk pembayar cukai ini merasa marah dan juga kecewa apabila duit mereka dibazirkan begitu sahaja. Reaksi yang kedua ialah reaksi berterima kasih kepada atlet ini kerana telah membuktikan betapa kukuhnya katil tersebut. Mereka berbangga sebab produk yang nampak simple dan mudah rosak itu boleh menampung beban sehingga 600 ke 700 kilogram. So secara tidak langsung ia menjadi iklan percuma untuk syarikat pembuat katil tersebut, iaitu A-Wave Japan. Dan yang terakhir, reaksi mereka ialah dahlah, jom kita move on. Okay? Banyak juga komen-komen di Twitter oleh netizen Jepun yang merasakan tidak perlu dipanjangkan isu ini kerana atlet tersebut telah pun meminta maaf. So pada pandangan saya secara peribadi, budaya meminta maaf ini memang sangat dekatlah dengan budaya orang Jepun. Kalau ada menteri, ahli politik, artis ataupun atlet yang melakukan sebarang kesalahan, melanggar undang-undang ataupun melanggar SOP yang telah ditetapkan, benda pertama yang mereka akan lakukan ketika sidang media ialah untuk tunduk dan meminta maaf. Kemudian barulah mereka akan memberikan alasan atas tindakan mereka. Jadi bila mana pihak yang buat salah ini tunduk, minta maaf, isu ini kebiasaannya akan menjadi lebih tenang berbanding kalau pihak yang bersalah itu cuba untuk menegakkan benang yang basah. Okey, sekian sahaja komen saya berkenaan dengan reaksi netizen Jepun terhadap kes rosakan katil. Assalamualaikum.